Hai dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung perbincangan buku aktiviti matematik tahun 3 bagi tajuk wang, subtajuk celik wang dan reka cerita pada muka surat 87 dan 88. Jadi tanpa membuang masa, jom kita teruskan. Baik, pada muka surat 87 kita akan lihat tajuk celik wang. Okey, aktiviti 1. Tandakan betul pada jawapan yang sesuai. Okey, kita fokus kepada soalan A, iaitu keperluan. Apa itu keperluan? Keperluan ialah benda yang perlu. Jadi kata sendiri, kata dia dari perkataan ni lah, kata asal dia adalah perlu. Jadi kita perlu rumah, makanan, ni apa ni? Tablet ataupun pakaian. Mana satu yang kita perlu? Okay, kita perlu tengok dahulu penerangan pada buku teks. Okay, keperluan mesti dimiliki supaya dapat terus hidup. Manakala kehendak pula menjadikan hidup lebih berkualiti dan selesa. Maksud di sini ya, supaya kita barang keperluan untuk terus hidup. Jadi kalau tak ada, tak boleh hidup. Tapi kehendak menjadikan lebih selesa. Kalau tak ada, tak apa. Jadi dia akan jadi kurang selesa. Kita sambung pada soalan, mana satu jawapan yang sesuai? Mana satu barang bagi barang keperluan? Adakah rumah? Rumah penting tak? Ya betul, rumah penting. Jadi kalau tak ada rumah nak tinggal kat mana? Okey. Jadi kita pergi kepada makanan. Makanan penting tak? Okey. Kalau makanan tak ada, kita mati. Jadi seloknya makan. Okey, makanan adalah keperluan. Dan seterusnya gambar tablet. Okey, gambar tablet. Tablet ni barang yang perlu tak? Kalau tak ada pun, okey, untuk apa sebenarnya tablet? Kalau kita guna untuk telefon, okey, kita boleh pakai telefon. Untuk belajar, kita boleh gunakan macam-macam medium yang boleh kita gunakan. Apa sebenarnya? Kalau nak ambil gambar pakai tablet, kita boleh pakai kamera phone pun boleh ataupun kamera. Jadi ini adalah bukan keperluan. Okey, kalau tak ada pun kita tak terjejas. Okey. Jadi pergi kepada gambar yang seterusnya, baju dan seluar. Okey, kalau tak ada baju dan seluar, boleh tak awak nak keluar rumah? Okey, jadi awak malu. Jadi benda ni adalah perlu. Okey. Bukannya keperluan ni tak hidup, maksudnya ialah benda yang perlu. Jadi baju dan seluar sangat perlu. Kita beralih pada soalan B, iaitu kehendak. Seperti yang saya terangkan tadi, ialah kehendak ialah kalau benda tu ada menjadikan kita lebih selesa. Kalau tak ada terjejas pun apa. Cuma kurang rasa seronok saja. Kita pergi kepada soalan B, roti. Roti ialah jenis makanan. Okey, makanan ni mestilah perlu. Okey, jadi bukan kehendak. Okey. Jadi ini bukan kehendak. Televisyen. Televisyen ni okey. Penting ke televisyen? Perlu tak televisyen? Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Jadi jawapannya ialah televisyen ialah barang kehendak. Okey, seperti yang saya terangkan, menjadikan hidup lebih berkualiti dan selesa. Ada TV, seronok. Kalau tak ada TV, mati tak? Atau terjejas tak? Jadi jawapannya ialah ya, televisyen ialah barang kehendak. Buku cerita. Okey, buku cerita ni keperluan ke? Okey. Buku cerita ialah satu kehendak. Okey, jadi kalau tak ada pun tak apa, ada pun okey juga. Macam tu cerita dia. Okey, mungkin tak lalu buku cerita, kita boleh dengar radio, kita boleh pergi perpustakaan pun ada buku cerita. Jadi tak perlu beli, nak beli pun boleh. Okey, kereta. Macam mana lah kereta? Kereta. Kereta ialah kehendak. Kenapa kereta ialah kehendak? Kalau ada kereta, bagus. Kalau tak ada kereta pun mungkin kurang kemampuan, mungkin boleh jalan kaki ataupun naik basikal ataupun naik motor ataupun macam-macam lagi. Tapi kalau ada kereta, lebih selesa dan boleh pergi jauh. Okey, contohnya kalau kita nak pergi sekolah, wah, naik kereta sangat selesa. Tapi kalau nak pergi ke rumah jiran sebelah, perlu ke kereta? Tak perlu. Okey, baik. Untuk soalan C, kita beralih pada soalan C. Derma kepada, baik, derma ialah satu perbuatan yang mulia, iaitu kita beri pada mereka yang dilanda musibah. Okey, contohnya seperti orang yang kehilangan
ibu bapa ataupun ditimpa masalah, penyakit ataupun kebakaran, kemalangan dan seterusnya. Kita lihat pada C, iaitu boleh ke derma kepada mangsa banjir. Boleh. Sebab mangsa banjir, masa tu mungkin diorang dah tak ada pakaian, tak ada kelengkapan. Jadi kita boleh derma kepada mereka. Seterusnya keluarga miskin. Boleh tak kita derma? Mestilah boleh. Jadi sebab diorang kurang kemampuan, jadi kita belikan. Anak-anak sekarang ni ada keluarga yang kurang berkemampuan, jadi kita derma dari segi wang ataupun bahan makanan. Dan seterusnya orang kaya, boleh tak kita derma? Tak boleh. Sebab orang kaya dia dah memang ada duit, jadi mereka tak perlukan bantuan ataupun derma. Dan akhir sekali anak yatim. Yes, anak yatim perlukan derma. Kerana mungkin ayah yang meninggal, jadi ayah meninggal tak boleh nak bagi wang, mak pula tak bekerja, jadi ada kekangan keuangan. Ataupun mak meninggal, ayah keluar cari wang, tak ada siapa nak jaga, jadi kekangan, terpaksa nak hantar ke rumah tertentu, perlu bayar, jadi mereka perlukan derma. Dan akhir sekali ialah D. Okey, iaitu D, menyimpan dan melabur wang. Okey, menyimpan dan melabur wang. Okey, menyimpan dan melabur wang ni ialah kita simpan sesuatu untuk kita guna pada masa yang akan datang. Okey, contohnya ialah membeli kamus bergambar. Okey, bukan membeli kamus bergambar ialah bukan untuk menyimpan dan melabur. Okey, sebab dia bukan sesuatu untuk kegunaan masa hadapan. Baik, bermain di kafe cyber. Okey, bukan untuk menyimpan dan melabur. Jadi, melanjutkan pelajaran. Ya, jadi dia simpan duit untuk kegunaan dia di peringkat yang lebih tinggi nanti. Dan akhir sekali, simpanan. Okey, simpanan. Di manakah murid-murid boleh simpan duit? Bank, tabung ataupun kotak. Okey, kita kena simpan di bank ataupun kalau boleh ada tabung di rumah, dan jangan simpan dalam kotak. Okey, sebab takkan selamat. Okey, seterusnya reka cerita pada muka surat 88. Baik, soalan 1, lengkapkan. Soalan A diberi RM340.50 tambah dengan RM872.90. Jawapannya ialah RM1,213.40. Baik, tips untuk kali ini ialah kenal pasti kata kunci yang digunakan dan mulakan dengan ayat pertama dan sambung pula pada ayat jumlah yang kedua dan seterusnya. Kita lihat pada apa kata kunci yang digunakan. Okey, ialah jumlah. Okey, jumlah digunakan untuk operasi tambah ataupun darab. Jadi dalam ni mana kata kunci dia? Ialah jumlah. Okey, jumlah sama ada tambah ke ataupun tolak, ialah tambah sebab jumlah ialah untuk tambah. Baik, kita kenal pasti. Okey, di sini ada 3 ayat. Okey, 3 ayat. Jadi perkara yang pertama kita senaraikan. Okey, perkara 1, 2 dan 3. Jadi begini sebenarnya nak susun ayat. Okey. Jadi perkara pertama ada RM340.50. Okey. Afiq ada RM340.50. Okey, kita sambung pada ayat kedua. Okey, jumlah yang kedua. Okey, seperti yang saya terangkan dalam teks matematik, adiknya pula ada RM872.90. Kita masukkan jumlah yang kedua. Dan yang ketiga ialah jumlah akhir dia. Jumlah wang mereka ialah RM1,213.40. Untuk soalan A, kita dah berjaya menyiapkan. Seterusnya pada soalan B, 6 darab dengan RM1,209. Jawapannya RM7,254. Okey, ada satu jaket dengan harga RM1,209. Okey, kita lihat di sini. Kita susun dahulu. Okey, kenal kata kunci. Kenal pasti kata kunci. Okey, jumlah. Okey, jadi jumlah ke?
Okey. Ya, jumlah ialah kata kunci. Jadi, jumlah digunakan dalam operasi tambah ataupun darab. Okey, jadi gunakan sini darab. Jadi, jumlah ialah kata kunci dia. Jadi, kita susun ayat dia. Ada berapa perkara atas ni? 1, 2, 3. Jadi, seeloknya ada 3 ayat. 1 ayat, 2 ayat dan 3 ayat. Okey, ayat yang pertama. Seorang peniaga telah menjual helai. Ada 6 helai. Jadi, seorang peniaga telah menjual 6 helai baju sejuk. Setiap helai berharga RM1,209. Kita letak jumlah yang kedua. Jumlah hasil jualannya ialah, okey, ini hasil jualannya, iaitu 7,254. Dan ini adalah cara-cara menjawab soalan reka cerita B. Maksudnya bahagian 2. Bina cerita berdasarkan ayat matematik berikut. Okey, diberi RM7,105.60 tolak dengan RM5,438.70 sama dengan RM1,666.90. Kita lihat, perhati dahulu. Okey, ada set perabot ataupun set sofa. Set sofa A, set sofa B. Okey, jadi kata kunci yang digunakan ialah tolak. Okey, macam mana kita nak reka cerita mengenai tolak? Baik, kita susun dulu perkara pertama ataupun ayat pertama, ayat kedua dan ayat ketiga. Jadi, cikgu cadangkan buat karang ayat dahulu, letak di tepi ataupun kertas kosong supaya murid boleh reka cerita. Okey, jadi cikgu cadangkan kita buat cerita. Kalau tolak ni bukan cerita yang sangat mudah. Cikgu ceritakan mungkin dia nak beli A ke ataupun nak beli B. Cikgu cadangkan buat cerita ayah minat dengan set sofa A. Okey, iaitu RM7,105.60. Tapi kalau kita nak ceritakan tolak, okey, cikgu cadangkan kita buat ayat begini. Ibu ingin berjimat. Jadi kita nak berjimat lah. Okey, dengan set sofa B iaitu RM5,438.70. Okey, sebab baru kita tahu ayah minat ni, ibu minat ni, tapi dia ingin berjimat. Jadi beza harga set A dan B ialah ayat yang ketiga, RM1,666.90. Jadi ibu dia ingin berjimat, dia tak nak beli set A, dia nak beli set B. Jadi kita susun ayat. Okey, ayah minat dengan set sofa A iaitu RM7,105.60. Okey, ibu ingin berjimat dengan set sofa B iaitu RM5,438.70. Beza harga antara set A dan B ialah RM1,666.90. Jadi ini cerita yang saya reka. Okey, kita beralih pada soalan B. Okey, perhati dengan jelas. RM5,000 dibahagi dengan 4 sama dengan 1,250. Jadi ada 4 orang. Kita perhatikan gambar ni ada 4 orang. Dan mereka ialah Johan Reka Cipta yang mendapat replika cek iaitu RM5,000. Jadi RM5,000 ni dibahagi pada 4 dapat 1,250. Macam mana nak reka ayat? Okey, kita susun ayat pertama, ayat kedua dan ayat yang ketiga. Okey, jadi macam mana nak buat ayat ni? Okey, RM5,000. Jadi ingat RM5,000 ialah cek yang dimenangi bagi Johan Reka Cipta. Jadi ayat cikgu sebegini. Pasukan sekolah menerima cek RM5,000 selaku Johan Reka Cipta. Okey, ayat yang kedua. Okey, ada 4 orang. Okey, sebab ada nombor 4. Okey, hadiah kemenangan dibahagi kepada 4 ahlinya. Okey, 1, 2, 3, 4. Awak nak letak nama pun boleh, tak nak letak pun tak apa. Jadi cikgu letakkan 4 ahlinya sahaja. Okey, perkara yang ketiga, ayat ni dibahagi
setiap seorang akan menerima RM1,250. Jadi ayat dia ialah setiap seorang ialah kata kunci sebenarnya untuk bahagi. Jadi seorang akan dapat RM1,250. Jadi kita susun ayat. Okey, pasukan sekolah menerima cek RM5,000 selaku johan reka cipta. Hadiah kemenangan dibahagi kepada 4 ahlinya. Setiap seorang akan menerima RM1,250. Baik, selesai untuk menjawab soalan reka cerita. Baik, itu saja untuk kali ini. Kita akan jumpa pada perbincangan yang akan datang. Okey, jika ada kesempatan murid, tolong kenalkan diri dari sekolah mana. Itu saja. Selamat belajar. Terima kasih. Bye.